A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi. Sabahul khair. Good morning diucapkan kepada sidang penonton setiap rancangan Berbicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Satu hari lagi sudah semestinya banyak tanggungjawab dan juga amanah-amanah yang perlu kita pikul pada hari ini di atas landasan untuk kita mendapatkan dan juga mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam tahun baharu Hijrah, iaitu pada hari ini 3 Muharram 1443 Hijrah, dan juga beruntung pada pagi ini sedang betul sekalian kerana kita sudah pun berada di dalam set yang baharu. Set yang pada pagi ini cukup indah, juga mungkin keberkatan di atas kehadiran panel kita pada pagi ini. Jadi sedang betul sekalian, tahun baharu, set yang baharu, pastikan juga azam kita juga diperbaharui. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan pada tahun ini semuanya akan dicapai dan juga digapai kepada kita semua, insya-Allah. Kita bertemu lagi di dalam edisi 12 Ogos 2021 bersamaan 3 Muharram 1443 Hijriah, hari Khamis pada hari ini. Mudah-mudahan setiap apa yang kita rancangkan, kita rencanakan pada pagi ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa sidang tuan sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan. Namun sebelum tu, ayuh kita sama-sama alihkan sejenak perhatian kita ke layar skrin sama-sama untuk kita saksikan statistik terkini penularan kes COVID-19 di Malaysia sehingga semalam 11 Ogos 2021. Sebanyak 20,780 kes baharu telah pun dicatatkan dan sebanyak 20,760 daripadanya merupakan penularan kes tempatan. Ini menjadikan jumlah kes aktif dan keboleh jangkitan di Malaysia sehingga ke saat ini adalah sebanyak 233,358 kes, dan duka cita dimaklumkan terdapatnya pertambahan kes kematian baharu yang menjadikan keseluruhan kes kematian di Malaysia sebanyak 11,373 kes. Jadi sedang betul sekalian, melihat kepada statistik terkini ini, kita pun tidak nampak jalan penghujung terhadap penularan ataupun pertambahan kes ini. Jadi ayo sama-sama kita terus tingkatkan kawalan kendiri kita, patuhi SOP yang digariskan dan juga pastikan kita semua mengambil vaksinasi. Mudah-mudahan itu akan menjadi asbab untuk dipertingkatkan imunisasi badan kita di dalam kita berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Sedang betul sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan topik di dalam pengajian sirah kita berkaitan dengan satu sosok tubuh yang cukup hebat, iaitu Hindun binti Utbah, yang merupakan juga masih lagi ada perbincangan di kalangan ulama, adakah ianya termasuk dalam kalangan sahabat ataupun tidak. Jadi insya-Allah pada pagi ini sedang betul sekalian, kita akan sama-sama nak membincangkan dan kita sama-sama nak keluarkan diri kita daripada kekeliruan. Bertepatanlah dengan tagline Tanyalah Ustaz ni biar tahu, jangan keliru. Insya-Allah yang akan menceritakan kepada kita, yang akan menghuraikan setiap perincian berkaitan dengan Hindun binti Utbah ini bersama dengan kita pada pagi ini salah seorang panel yang cukup hebat, merupakan murabi kepada saya, murabi kepada kita semua, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Sihat Dek Luqman. Alhamdulillah. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk bisa terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi untuk permulaannya ni, tak membuang masa lagi, kita nak tahulah sedikit Ustaz. Sebenarnya siapakah sejarah ataupun sejarah awal berkaitan dengan
Hindun binti Utbah ni Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Luqman ya. Tak lewat kau nak ucap tahniah. Allah Akbar. Di atas kelahiran anak yang bertuah insya-Allah ya. Insya-Allah. Dan juga untuk para penonton, saya juga nak mohon izin nak mulakan kalam dengan mulia dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Sekali lagi Da'i Luqman, para penonton yang setia bersama dengan kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini, insya-Allah ya, saya kira sebagai sedikit mukadimah sebab perbincangan kita ini mungkin melalui soal jawab ya. Jadi sebagai mukadimah, marilah manusia ni Allah bagi satu kelebihan berbanding dengan makhluk lain ya. Yang tak ada pada makhluk lain adalah manusia pandai meniru. Dan makhluk lain dia tak pandai meniru ya. Kalaulah kambing, lembu semua pandai meniru, saya kira dia orang dah ada rumah dia orang sendiri, kereta dia orang sendiri kan. Dan mereka tu mengulang benda yang sama. Manusia dek kerana pandai meniru, maka Allah suruh kita meniru orang yang betul. Kerana kalau kita tersalah tiru, maka pada ketika itu kita akan jadi tak betul seperti orang yang kita tiru. Dan sebab itulah saya kira sirah ini memaparkan kepada kita siapa yang sepatutnya kita tiru. Dan itulah yang kita pohon dalam solat kita subuh tadi, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau berikan pada mereka nikmat. Jadi Allah suruh kita tanpa kita sedar waktu solat subuh tadi, hidayahkan kami, petunjukkan kami pada orang yang engkau telah beri nikmat. Dan kita nak ringkaskan semuanya, orang yang diberi nikmat itu tidak lain adalah Rasulullah. Dan Rasulullah menumpahkan ilmunya kepada sahabat Nabi. Dan dalam sirah pada hari ini insya-Allah kita akan bercakap tentang seorang sahabiyah. Ya, seorang sahabiyah sebab kita sebab menjadi sahabat Nabi takrifannya adalah man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi walau sa'ah, walaupun dalam satu ketika yang pendek, dalam keadaan dia beriman dan dia mati dalam keadaan beriman. Dan kita mendapati dengan kriteria tersebut, maka Sayyidah Hindun binti Utbah adalah merupakan sahabat Nabi SAW, as-sahabiyah kerana dia wanita, maka dia memenuhi ciri yang boleh kita jadikan teladan untuk kita ya. Dan yang kita takut ni, kita tak jumpa Nabi, kita bukan sahabat Nabi, dan tiba-tiba kita lebih hebat daripada sahabat Nabi, mengomentar tentang mereka, memberi judgement, memberi satu hukum ataupun verdik yang berat-berat untuk mereka, yang kemudian kita takut macam Buya Hamka kata ya, sebab baik ni semua orang nak, syurga semua orang nak ya, tetapi masalahnya di mana? Kata Buya Hamka, syurga istananya telah kulihat, tetapi di mana jalannya? Jadi nak baik semua orang dapat, tetapi jalan sahabat Nabi, jalan Rasulullah tunjuk, itulah jalan yang kita kena contoh. Jadi insya-Allah ya, saya kira Da'i Luqman, kita perlahan-lahan insya-Allah beransur-ansur kita akan cuba nak mengenali susuk ini. Dan yang paling penting, bila saya terasa kerdil sangat kerana kita orang-orang biasa nak bercakap tentang insan-insan yang Allah istimewakan mereka. Jadi sebagai mukadimah itulah supaya kita mempersiapkan diri kita untuk belajar. Dan manusia ingat ada kelebihan, manusia boleh meniru, dan tirulah sosok yang patut kita jadikan contoh terbaik insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, penjelasan awal pada Ustaz tuntas ringkas, iaitu Sayyidina Hindun adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan kalau ada lagi yang masih lagi keliru sama ada Sayyidina Hindun ni adalah sahabat ataupun sebagainya, sebab kita faham
ada banyak kadang-kadang orang yang berbisik-bisik ni, suara-suara sumbang yang berbisik yang mengatakan dan juga cuba mengelirukan kita. Mudah-mudahan pada pagi ini kita sudah pun dikeluarkan daripada kekeliruan tersebut. Sayyidina Hindun adalah merupakan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara sekalian, sudah semestinya banyak lagi kita akan bincangkan, kita akan cungkil dan gali berkaitan dengan Sayyidina Hindun ini. Namun sebelum tu, ayo sama-sama kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan, berbual berkaitan dengan topik sirah kita pada pagi ini, iaitu Sayyidina Hindun binti Utbah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini bukan sekadar kita mempelajari susuk tubuh ataupun sejarah individu ini, namun apa yang penting adalah apa yang perlu kita belajar daripada individu tersebut. Mudah-mudahan kepribadian kita juga mampu untuk sebaik seperti mana individu, iaitu Sayyidina Hindun binti Utbah ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk mungkin terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Insya-Allah soalan menarik kita akan ajukan kepada yang beragam ustaz kita untuk mendapatkan jawapannya. Jadi ustaz, persoalan ustaz, kita dah tahu tadi, kita dah jelas berkaitan dengan Sayyidina Hindun ini merupakan salah seorang sahabat Nabi. Jadi kita nak tahu ustaz, apakah latar belakang sejarah sebelum mana Sayyidina Hindun ini memeluk Islam, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih dari Luqman ya, dan juga kita dah nak masuk sekarang ni. Kita dah nak masuk kepada perbincangan tentang susuk yang kita nak pelajari sesuatu yang berharga ya, kepada yang kita katakan Sayyidah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Gelaran yang kita berikan dalam aspek kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia perempuan, kita kata dia sahabiyah. Baik, kalau kita tengok nak berkenalan, kita berkenalan dulu lah orang kata kan. Berkenalan dengan namanya adalah Hindun binti Utbah binti Rabi'ah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah ya, bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisyiyah ya, Al-Kinaniyah ya. Itu keturunan. Dan kalau kita ramai di sini yang walaupun PKP ialah mencari menantu, mencari pasangan, kan Nabi menyebut pertama sekali dzun nasab, yakni wanita yang mempunyai nasab, maksudnya mempunyai keturunan, susu galuh. Dan kita tahu bahawa bila kita sebutkan susu galuh sebentar tadi, kita katakan Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams. Itu adalah susu galuh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, kita akan bertemu mendapati bahawa Nabi bertemu dengan pada Abdul Manaf ya, keturunan Nabi. So daripada keturunan, masya-Allah, Sayyidah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha ini adalah merupakan seorang yang mempunyai keturunan. Dan dia juga disebut sebagai seorang yang bijak, seorang yang kalau kita tengok biografi agungnya ataupun biografi ringkasnya, dia adalah disebut sebagai syairah. Ya, seorang yang pandai, bijak dan merupakan ahlu syair. Syairah. Dan kita juga mendapati bahawa Dhu Jamal, seorang yang mempunyai wajah yang menarik, yang cantik ya, kalau itulah boleh juga kita nak ceritakan. Dan ini cukup menggambarkan kepada susuknya bersama dengan keturunannya, lahirnya dan kepribadian dia. Dan sebenarnya memang betul dia tidak terkenal
sehinggalah berlakunya beberapa peristiwa-peristiwa yang dengan sebab peristiwa ini ada orang mengambilnya sebagai rasa yang terus dilabelkan kepada Sayyidah Hindun ini dengan label yang begitu berat, sehingga akhirnya macam tadi membuangkan daripada sahabat Nabi dan segala macam tomahan-tomahan yang kita akan lihat, insya-Allah kita bincang nanti mungkin melalui persoalan-soalan yang timbul, mungkin perlahan-lahan kita akan cuba memahami. Dan kita yakin insya-Allah susuk ini kalau kita lihat, kita akan dapat banyak pengajaran yang memang luar biasa. Dan apatah lagi saya kira terutama kita ni tengah berhijrah ni, kita akan mendapati bahawa masya-Allah rupanya daripada Sayyidah Hindun binti Utbah ini mengajar kita erti nilai hijrah yang sangat tinggi. Maknanya kita tak boleh kata bahawa aku ni teruk, ya, aku ni jahat, aku ni latar belakangnya sekian, aku ni punya sejarah hitam. Kita akan mendapati bahawa hijrah mengajar kita, ya, dalam sejarah Sayyidah Hindun binti Utbah ini betapa daripada satu fasa hidup yang sangat gelap kepada cahaya yang sangat terang benderang di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak ambil semangat hijrah sekarang ni, kisah Sayyidah Hindun binti Utbah adalah satu yang sangat baik. Allahu Akbar. Jadi sidang betul sekalian, bila mana kita menyebut tentang hijrah ni, saya teringat Ustaz, rupa-rupanya permata itu sendiri pun berasal pada batu. Allah. Jadi nak katakan bahawa sebenarnya sidang betul sekalian, bila mana seorang itu berhijrah, dia mampu bersinar. Sinarnya itu terang benderang seperti mana batu permata, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut, siapakah karakter ataupun susur galur awal berkaitan dengan Sayyidina Hindun ini, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian Ustaz, kita nak raih ke persoalan pertama persahabat kita dari Facebook, daripada Puan Faizah Smaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah seorang yang awalnya benar-benar memusuhi Islam dan memusuhi Nabi SAW sebelum keislamannya sehingga digelar Aqilatul Kidbah atau si pemakan hati, tetapi bertukar 200% jiwanya, perilakunya menjadi wanita yang begitu kuat kecintaannya, ketaatannya kepada Islam, dan dalam peperangan melawan tentera Rom, Hindun mempunyai peranan yang besar mengembalikan semula semangat perjuangan tentera Islam yang hampir tewas. Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Jadi Ustaz, satu soalan yang cukup menarik kepada saudari kita. Tapi dah masuk kepada peristiwa peperangan Yarmouk Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya, Faizah Samaun, ya. Baik, kalau saya sebutkan bahawa Sayyidah Hindun ketika sebelum Islam, kerana dia tu lahir daripada kalangan pemuka-pemuka Quraisy. So bila dilahir dalam pemuka Quraisy, dan kita terus tahu bahawa yang menentang Rasulullah adalah pemuka-pemuka Quraisy. Maknanya golongan bangsawan di kalangan Quraisy, sebab apa yang dibawa oleh Nabi sangat menggugah mereka. Ya, kalau kita tengok dalam Imam Al-Ghazali sendiri menyenaraikan dalam konteks manusia yang suka pada kebenaran, yang antara yang paling kuat menolak adalah golongan Al-Mala'u. Ya, Al-Mala', ya, kalau kita tengok dalam kisah Talut, Jalut, kita akan jumpa bagaimana golongan Mala'u ataupun golongan bangsawan ini adalah yang merasa terancam dengan dakwah. Dan yang paling payah sebenarnya bukan golongan bangsawan, orang yang ada kepentingan dengan maksiat. Ini paling payah untuk diubah. Jadi bila kita nampak itu, disitulah lahirnya Sayyidah Hindun binti Utbah. Maknanya Utbah bin Rabi'ah adalah merupakan pemuka yang begitu keras menentang Rasulullah. Walau bagaimanapun kita tak dapat lihat, ya, dalam sejarah seperti kalau kita kata Abu Lahab, ya, Abu Lahab lelaki dan Imra'ah isterinya memang buat kerja, dan Allah merakamkan tentang tabbat yada abi lahab wa tab. Maknanya nak bagi tahu bahawa isteri Abu Lahab, Ummu Jamil ini memang dah ada peranan dia, tetapi Sayyidah Hindun binti Utbah dia tak masuk dalam frame lagi. Yang kita nampak adalah Utbah bin Rabi'ah. Baik, kalau macam tu bagaimana dia sebelum Islam? Maknanya sebelum beliau memeluk agama Islam ialah duduk dalam kelompok yang membenci Nabi, tetapi tidak ada kisah dia membenci Nabi ataupun memerangi. Maknanya kalau kita buat tanggapan kita masuk dalam frame adalah ataupun masuk dalam cerita kita ialah apabila berlaku perang Badar.
Apabila berlaku perang Badar, dia berhadapan dengan, sehingga dalam syair dia sendiri menyebutkan tentang betapa beratnya ujian hidup dia kerana ayahnya Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah abang dia, dan kemudian pakciknya ya, Syaibah bin Rabi'ah, semuanya adalah di antara yang tewas dan mati dalam peperangan Badar. Jadi kat situ baru terbit nama Sayyidah Hindun binti Utbah. Maknanya disebabkan oleh dia merasa bahawa beratnya ujian sebab meninggal orang yang disayang, dan meninggal tu adalah kerana berperangnya dengan tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sanalah sebenarnya kita katakan bahawa di sana mula lahir peranan Sayyidah Hindun binti Utbah ni. Sebelum ini cerita sebelum Islam, dan ketika itu dialah yang mengobarkan betul-betul untuk terjadinya kemudian peperangan yang dipanggil peperangan Uhud. Dan pada perang Uhud inilah juga yang kemudian sehingga disebut sebagai akilatu al-kibdah. Akilah bermakna orang yang makan, yakni memakan hati. Tapi dalam konteks ini ya, kalau kita ingin bercermat kepada sahabat ya, kalau saya cuba menyelak contohnya fatwa Darul Ifta Masriyah ya, bagaimana mereka menilai istilah pemakan hati Sayyidina Hamzah. Ya, pemakan hati maknanya kita faham bahawa sejarah ini, sejarah peperangan maghazi ialah sirah, biasanya ulama dia agak longgar dalam menetapkan sumber hadisnya. Mungkin hadis tersebut kalau dhaif pun, tapi kalaulah sekadar cerita ya, masih dimasukkan dalam cerita. Tetapi apabila melibatkan satu susuk yang kita nak kata dia ni adalah pemakan hati dan memberi kesan kepada sikap dia, maka pada ketika itu kita kena lihat hadis tersebut bukan lagi menilai seperti menilai hadis sirah yang biasa. Maka kita mendapati bahawa semua hadis tentangnya tidak sampai kepada tahap yang boleh dipegang secara zon bahawa memang berlaku dia itu memakan. Maka sebab tu ulama memutuskan bahawa ya, ulama yang kebanyakannya yang bersifat cermat dan berhati-hati tidak nak menamakan, walaupun itu memang ada dalam tulisan sirah, tetapi bila kita nak buat keputusan betulkah Sayyidah Hindun binti Utbah adalah orang yang memamah hati Sayyiduna Hamzah, maka mereka tak sampai nak meletakkan gelaran akilatul kibdah tadi kepada Sayyidah Hindun binti Utbah. InsyaAllah. Jadi betul sekalian, jadi betul sekalian, ini merupakan satu pencerahan dan juga ilmu baru Ustaz. Rupanya hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa memakan hati tersebut adalah hadis yang tidak sampai kepada tahap yang kita boleh berpegang dengan hujahnya. Jadi insyaAllah satu pencerahan yang baik pada Ustaz. Banyak lagi yang kita akan sama-sama bincangkan dan kita dapat ilmu. Namun sebelum itu kita berhenti berehat untuk seketika, dan kemana teruskan kekal bersama kita rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mengganjarkan kita, Allah mengganjarkan kita dengan pahala sebagai bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Ya Allah, Kau beratkanlah timbangan kebaikan kami dan janganlah Engkau memberatkan timbangan dosa dan juga keburukan kami. Mudah-mudahan kita semua bertemu bukan hanya sekadar di dalam majlis ilmu pada pagi ini, kita juga dipertemukan di dalam syurga Allah yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, kita masih lagi membicarakan topik berkaitan dengan Sayyidina Hindun binti Utbah. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi saya terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi ayuh sama-sama kita nak beralih dengan persoalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Rahimah Saud.
Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila Hindun memeluk Islam, kepribadian beliau yang tegas membawa kebaikan yang banyak kepada Islam. Soalan pertama, menjadi wanita berani menyatakan yang hak, iaitu membuat aduan kepada Rasul SAW tentang suami yang kedekut sehingga menjadi contoh bagi kehidupan kemudian. Dan yang keduanya, Allah memilihnya yang dahulu seteru Islam tetapi menjadi mertua kepada Rasulullah SAW dan menjadi ibu kepada seorang khalifah iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Bolehkah dikaitkan semua di atas dengan ayat keempat surah Ad-Duha, iaitu bahawa yang kemudian itu lebih baik daripada permulaan? Terima kasih Ustaz dan Na'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Ini salah satu contoh soalan telah dilakukan revision ataupun ulang kaji sebelumnya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan ataupun Hajah Rahimah Saud ya. Dalam nak membincangkan susuk yang kita katakan yang hebat, insya-Allah Sayyidah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha ini bagaimana tadi nak cerita bagaimana memeluk Islam kan? Berkaitan dengan apakah berkaitan dengan surah Ad-Duha tu? Adakah yang jangan kita lihat pada permulaan tetapi juga pada perakhiran Ustaz? Okey. Saya mungkin ada beberapa perkara yang sebelum tadi ada disebut tentang menyatakan yang al-haq ya. Benar itu karakter yang ada, karakter semula jadi yang ada kepada Sayyidah Hindun binti Utbah. Kerana dia itu seorang yang bijak. Seorang bijak ni dia akan menyatakan pendapat dia, dan hatta pada hari pertama dia memeluk agama Islam dan dia berbai'ah dengan Nabi. Ya. So bila dia berbai'ah dengan Nabi dan Nabi menerima bai'ahnya, maknanya itu satu yang sangat kukuh di kalangan para sahabat. Maknanya, dan riwayat tentang bai'ahnya itu sangat masyhur dalam hadis. Ya. Dan di sanalah terbitnya perkataan yang dialog di antara Nabi ketika Nabi berada di Bukit Safa, ya, Bukit Safa, dan Nabi mengumpulkan pada ketika Futuh Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Dan Rasulullah ketika membai'ah perempuan, ya, sampai pada waktu Rasulullah membai'ah wanita, maka datanglah Sayyidah Hindun binti Utbah ni dalam keadaan takut, sebab kita tahu sejarah. Yes, sejarah mengobarkan untuk berlaku peperangan Uhud sebentar tadi, dan peristiwa-peristiwa yang memang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang kita katakan tadi. Cuma kita tidak memutuskan benda-benda yang tepat itu kepada beliau untuk kita bercermat ya. Tetapi memang kisah tu berlaku, maknanya kisah pemusuhan dan kerasnya pemusuhan itu memang berlaku. Ini contoh. Sebab tu kita katakan tadi ada manusia yang sebelum Islam sangat membenci Islam, bahkan menyakiti Rasulullah, bahkan menyakiti orang-orang yang Rasulullah sayang. Tetapi Islam menerima dengan hati terbuka. Rasulullah menerima dengan hati terbuka. Dan pada ketika itulah berlaku dialog yang menarik tentang hak seorang isteri apabila suaminya tidak menjaga memberi nafkah. Maknanya tersangat, orang kata apa tu? Kedekut. Orang Kedah kata apa? Orang kata apa, tak hidung masin. Allah Akbar, pagi tak sarapan sampai hati dah Luqman, ya Allah ya. Okey, tak apalah. Nak bagi faham no. Jadi nak ceritanya kalau macam tu lelaki, maka dia bertanya tentang sebab dia dah ambil duit secara perlahan-lahan. Jadi boleh atau tidak ya. Jadi akhirnya Rasulullah membenarkan dan kemudian menjadi sesuatu panduan kemudiannya pada isteri, pada suami dalam soal nafkah. Mungkin kita sambung kok lepas ni. Ada pemanggil ke apa ke? Jadi sebelum tu Ustaz, kita boleh teruskan. Boleh teruskan. Alhamdulillah ya. Sebab penting tadi tentang Ad-Duha itu kena tengok tafsir. Okey, kalau kita lihat kepada tafsir ya tentang ayat wal akhiratu khairum wa abqa, kita katakan, ataupun akhir itu lebih baik daripada awal ya. Baik, secara umum akhir itu adalah akhirat. Al-ula adalah dunia. Itu secara umum dalam tafsir. Walau bagaimanapun sebab ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ayat itu laka, disebut laka. Al-akhirah di sana disebut ada lam itu lam jinsi. Maknanya setiap yang akhir itu, jenis akhir itu khairun, lebih baik daripada al-ula. Itu juga bermaksud lam jinsi, maknanya yang ada pada dunia ini. Tetapi kalau kita nak takhsiskan, sebab Masya Allah macam Da'i Luqman katakan tadi, ya, rakan-rakan kita buat reference, buat kajian sebelum tanya kita soalan. Memang bila dia merujuk kepada Rasulullah, sebab bila pada Rasulullah
apa saja tentang peribadi Rasulullah, apa saja tentang ajaran Rasulullah dan apa saja tentang ummah Rasulullah yang selari, maka boleh kita kata bahawa yang akhir itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat memang sesuai, sebab bagaimana sebelumnya seorang yang sangat memusuhi Islam kemudian berbai'ah dengan Rasulullah dan kemudian menjadi seorang wanita yang memang taat dalam agama, yang betul-betul tunduk dan patuh, dan hatta sampai tadi yang menyatakan melibatkan diri dalam peperangan yang mungkin kita hari ini tak rasa gawat. Tetapi kalau kita tengok dalam sejarah dan kalau kita berada pada waktu tersebut, bukan senang. 36,000 untuk berperang dengan 240,000, kalaulah 36,000 dan salah seorang dalam tu adalah Sayyidah Hindun binti Utbah. Jadi kalau dah tengok 240,000, kita 36,000, tapi masih kita kata iman dia tak kuat. Saya tak tahu nak cakap lah. Mana iman kita memang power Rangers lah. Memang power sungguh-sungguh lah tu. Kalau boleh menilai bahawa Sayyidah Utbah ini bukan orang yang hebat. Allahu Akbar. Jadi sidang betul sekalian, Sayyidah Hindun ni bukanlah seorang yang orang kata apa biasa-biasa. Memang seorang individu yang cukup hebat. Di mana kalau kita lihatkan imannya tu, kalau kata Ustaz lah, kalau kita sendiri lah Ustaz, 36,000 ni tiba-tiba kata kita seorang, 10 orang datang nak menyerang, kita dah lari rasanya. Jadi itulah kehebatan Sayyidah Hindun di dalam menegakkan Islam selepas mana penghijrahan beliau. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian, pada saat ini Ustaz, kita nak raih pemanggil kita di talian, Tuan Haji Omar Abdul Majid kita di talian. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Ustaz Zulramli Mak Razali. Ya, saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Dai Syah pagi ni? Alhamdulillah seperti biasa. Terima kasih Tuan Haji Omar. Silakan dengan soalan pagi ni Tuan Haji Omar. Ya. Ni Ustaz ya, ni orang kampung saya ni. Ustaz Zulramli Mak Razali. Seperti Ustaz jelaskan tadi, Hindun binti Utbah. Dia ni seorang wanita ya, bukannya lelaki macam kita Ustaz ya. Jadi soalan saya, apakah apa yang dikatakan apakah maksud penghijrahan yang dikatakan Ustaz ada sebut tadi mengenai penghijrahan ya, daripada ni Hindun ni daripada musyrik kepada Islam. Apakah yang perlu kita contohi penghijrahan yang dibuat oleh Hindun binti Utbah ini daripada musyrik ke Islam, dan apakah peranan yang dibuat yang patut kita contohi, apa yang peranan yang dibuat ataupun perkara yang dilakukan oleh Hindun ini yang patut kita contohi pada masa ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar kita di atas panggilan seperti biasa. Satu soalan cukup berkualiti. Jadi Ustaz, sebenarnya soalan ni ada berkaitan dengan kita punya sekarang ni, masih lagi dalam suasana menyambut tahun baharu hijrah. Dan juga Ustaz, saya juga banyak mendapat persoalan daripada sahabat-sahabat kita yang nak berubah. Antaranya ada golongan seperti mana yang melakukan dosa-dosa seperti zina dan sebagainya. Mereka nak berubah, tetapi mereka tak ada kekuatan. Apakah intipati daripada kisah Hindun ini sebagai pengajaran buat mereka yang ingin berubah di luar sana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Dan Luqman. Saya nak kena bagi kredit dulu pada orang kampung saya ni. Tuan Haji Omar ni dah macam duta Cini kayaknya. Masya-Allah. Baik, bagaimanapun alhamdulillah kita syukur sebab kita dapat bertemu tahun ni lagi, alhamdulillah ya. Syukur ya Allah, nikmat ya. Dan betul susuk Sayyidah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha ini, kalau kita nak jadikan model ataupun role model kita untuk kita berubah, memang sangat elok. Sebab manusia ni ada yang memang dalam kepala dia rasa bahawa orang Islam ni memang baik-baik, macam Sayyidina Abu Bakar ya, macam Sayyidina Anas ya. Memang baik masa jahiliah, kemudian baik masa Islamnya. Kita dapati bahawa susuk yang kita sedang belajar ini ialah susuk yang mempunyai sejarah yang sangat berat. Dan kita dapati, sebab itulah saya kira untuk hijrah ni perkara yang paling penting, sebab tu kita kena minta hari-hari pada Allah, minta hidayah. Suaminya Abu Sufyan ketika melihat keesokan harinya, sebab dia tak terus-terus memeluk agama Islam, ketika suaminya telah surrender dan kemudian memeluk agama Islam, sebelum berlakunya peristiwa Futuh Mekah itu, maknanya masuk Islam sebelum datangnya tekanan, dan Rasulullah meraihkan Abu Sufyan suami kepada Sayyidah Hindun ya, dan dia mengajak Sayyidah Hindun untuk Islam pada hari itu, dan Sayyidah Hindun tidak, dia kata itu bukan yang aku perjuangkan selama ini.
Tetapi kita dapati bahawa ni kita nak sebab saudara ataupun Tuan Haji Omar tadi nak tengok di mana kekuatan. So hijrah ini kekuatan dia pada hidayah Allah. Tatkala Rasulullah memecahkan berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah pada ketika itu. Dan kemudian benda ini diperhatikan dengan mata kepala Sayyidah Hindun. Dan bila dia mendapati bahawa keesokan harinya dia berjumpa dengan suaminya, dia kata, aku nak jumpa dengan Muhammad untuk menyatakan aku Islam. Dan suami dia kata, semalam kamu lain, sekarang kamu lain. Dia kata semalam sepanjang hari rupanya bila dia tengok para sahabat membersihkan berhala yang ada di sekitar Kaabah. Dan para sahabat ni, Allahu Akbar, cuba bayang kalau kita ada satu kelompok sahabat, kalau kita pergi kat masjid India ke masjid Jalan Petaling, tengok orang semayang, ya, maka dia tengok depan mata dia betapa para sahabat Nabi bila mereka membersihkan Kaabah daripada berhala pada ketika itu, mereka betul-betul melakukan ibadah. Dan dia kata pada ketika itu dia merasai betapa lazatnya seorang yang qiyam, seorang yang rukuk, seorang yang sujud. Sebenarnya aku tak pernah tengok, dia kata. Mungkin selama ni dia tengok orang kalau macam dia kata beribadat dulu, zaman dulu, maka dia rasa macam itu festa, ya. Tetapi kali ini baru kali pertama dia tengok dengan sebenar-benar, dan itu merubah dia. Dan hidayah yang kita katakan, sebab itulah untuk kita terus istiqamah, mintalah hidayah daripada Allah. Allah akan beri kita gerakkan daripada satu yang mustahil kepada boleh menerima, bahkan bukan orang kata menerima, tetapi menerima dengan sepenuh hati sehingga merubah seluruh kelakuan dirinya. Ini yang kita nakkan dalam kisah tadi, maknanya menerima hidayah sepenuh hati walaupun berlaku dalam satu, orang kata satu peristiwa, satu penglihatan, tetapi memberi kesan sepanjang hayat selepas daripada itu, insya-Allah. Allahu Akbar. Sudah betul sekalian. Dua benda penting yang Ustaz sebutkan. Itu pertama, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah. Yang keduanya, agar hidayah itu menjadi satu benda yang kita terima dengan sepenuh hati kita, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Omar kita. Kita nak raikan pemanggil seterusnya, Ustaz, daripada Tuan Haji Harun kita. Assalamualaikum Tuan Haji Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada da'i dan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tuan Haji dengan soalan pagi ini, insya-Allah. Ya, soalan saya begini. Saya yang Hindu ni satu wanita tua masa dia tak masuk Islam lah. Ini satu wanita yang kita boleh katakan zalim lah. Yang sanggup makan hati pada Sayyidina Hamzah dulu. Jadi saya nak tahu, sebelum kita pergi jauh dalam soalan ini, saya nak tahu soalan saya, dia masuk Islam ni disebabkan oleh kerana apa? Dia ni didesak ataupun dengan kesalahan hati dia sendiri. Boleh dia masuk Islam ni. Kerana kita tahu dia ni seorang yang masuk sebelum Islam ni azab dia. InsyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Haji Harun. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang menarik juga tu daripada Tuan Haji Harun kita berkaitan dengan apa yang menyebabkan Sayyidah Hindun masuk Islam, sama ada disebabkan oleh ajakan orang-orang sekeliling ataupun memang kesedaran sendiri, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji Harun, ya, dan saya kira Tuan Haji Harun juga study, ya, tengok untuk kita bertanya soalan kerana Sayyidah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha memeluk agama Islam ketika tahun ke-8. Dan bila kita tahu tahun ke-8, ya, kita akan dapat lihat para sahabat Nabi, contohnya Ikrimah ibn Abi Jahal, contohnya yang besar-besar yang selama ni memerangi, ya. Kalaulah perang Uhud tu menjadi luka kepada umat Islam, dipimpin oleh Sayyidina Khalid ibn Al-Walid, yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb, dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Itu dia punya wing dalam peperangan, ya. Pasukan depan dipimpin oleh Abu Sufyan, Maimanah kanan dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid, yang kiri oleh Ikrimah ibn Abi Jahal. Dan kebanyakan mereka ini memeluk agama Islam ketika Futuh Makkah pada tahun ke-8. Dan termasuk di dalamnya adalah ketika itu adalah Sayyidah Hindun binti Utbah. Baik, memang kalau dari segi kita rajin membaca kat internet, kita akan mendapati bahawa tohmahan-tohmahan yang mempertikaikan keislaman Sayyidah Hindun binti Utbah ini
Samalah macam kita kata Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, kita kata Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi kita kata betul ke Ikrimah, kamu dah dalam perang, dengan perang itu kamu yang menyebabkan ketika Islam teruk kena bantai, tetapi adakah diterima oleh Rasulullah? Ya. Bahkan kalau kita tengok, itulah di Islam yang sebenar. Islam yang tidak ada dendam, Islam yang tidak ada benci, Islam yang meletakkan kerana Allah itu nombor satu. Jadi sebab tu bila Sayyidina Khalid Al-Walid masuk agama Islam, asalnya dia adalah penyebab kenapa perang Uhud Islam kalah, kan? Kalau kita kata hang ni lah punya pasal, kan, dengan sebab itu berapa ramai, kan. Jadi saya yakin insya-Allah nanti kita akan cuba lihat, ya, Da'i Luqman, kalaulah begitu gambaran, sebab kita kena tengok big picture terlebih dahulu. Bila kita tengok big picture, Sayyidah Hindun binti Utbah adalah sebahagian daripada kisah tersebut. Dan kalaulah kita meragui, betul ke dia ni sebab Nabi dah berkuasa yang menyebab itu dia memeluk Islam dan Islamnya tidak betul, kita kena bukan sekadar meragui Sayyidah Hindun binti Utbah, tapi ramai lagi yang kita patut ragui. Adakah itu cara kita? Bukan itu pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah. Jadi kita perlu melihat daripada gambaran yang luas. Tak cukup kita hanya dengar ataupun dengan sekadar kita bacaan. Sebab itulah adanya Tanya Ustaz agar kita semua dikeluarkan pada kekeliruan. InsyaAllah di sini betul sekalian, banyak lagi yang kita bincangkan. Kita nak ceritakan berkaitan dengan Sayyidina Hindun binti Utbah ni. Namun sebelum itu kita berhenti berjeda sebentar. Jangan kemana, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkisar tentang sirah nabawiyah, iaitu tentang salah satu sosok tubuh, iaitu Sayyidah Hindun binti Utbah. Jadi sudah betul sekalian, ada sebuah persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk mungkin masih terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi sebenarnya Ustaz, kita nak tahu lagi Ustaz dengan lebih mendalam berkaitan dengan apa yang dikatakan Ustaz sebentar tadi, apakah sebenarnya kita perlu, ini sebagai penerangan buat kita bersamalah, kita kebanyakan daripada kita ni terlalu melihat suatu benda itu secara sesempit yang boleh. Kalau boleh kita cari yang sesempit, yang paling ringkas. Bagaimana kita nak memandang suatu dengan big picture ataupun gambaran yang luas berkaitan dengan kisah-kisah individu-individu yang pada asalnya menentang Islam ni, namun pada akhirnya memeluk Islam, Ustaz. Silakan. Ya, betul Da'i Luqman dan juga para penonton yang saya kasihi, kan. Sebab tu dalam sirah ni satu benda yang memang tak berat. Tetapi dalam kita membaca ataupun melihat susuk-susuk yang ada dalam sejarah, kita perlu bercermat. Sebab tu kalau pada saya panduan terbaik adalah membaca sumber yang memang datang daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah ada pendekatan, dia telah ada kaedah bagaimana kedudukan para sahabat. Ya, bagaimana kedudukan Rasulullah, bagaimana kedudukan para sahabat, dan kedudukan itu telah ditetapkan. Dan sebab itulah bila ada cerita-cerita yang kita dapati bahawa melanggar ataupun bertentangan, kontradik dengan kaedah tersebut, kita cek balik sumber. Bila kita mendapati sumber-sumber tersebut, maka sebab itu kita mendapati sama ada tidak kukuh, ataupun yang lebih dahsyat takut menjadi bacaan kita juga adalah contohnya mungkin tadi, ya, ada orang yang mempertikaikan keikhlasan ataupun kejujuran, ya, Sayyidah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha, sebab dia masuk Islam ketika Futuh Mekah. Dan Futuh Mekah kita katakan bahawa kita kata ataupun bacaan kita bagi tahu bahawa di Islam kerana apa? Sebab dia tak ada pilihan. Ya. Kalau kita kata itu pendekatan kita, apa yang kita nak kata pada ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
mereka masuk dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Jadi adakah kita mengatasi ayat tersebut menyatakan no, dia ni tak Islam. Ya, Ikrimah ibn Abi Jahal, anak Abi Jahal, dia teruk sangat sejarah dia. Maka kita buang. Kita yang kemudian membuat. Sebab itulah apabila kita membaca sejarah dengan berpandukan kepada kaedah yang ada, insya-Allah selamat. Jadi sebab tu sentiasa kena rujuk dengan sumber yang betul lah. Sebab kalau tidak nanti macam Dai Luqman katalah, kita ambil satu sudut di zoom dan kemudian apatah lagi kenapa dia menjadi fitnah, sebab Sayyidah Hindun binti Utbah adalah ibu kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Muawiyah ibn Abi Sufyan kita tahu mempunyai sejarah polemik ketika berlaku untuk melantik pemerintahan, which is kita tak terlibat pun. Ya, kita bukan pergi mengundi, bukan berperang pada masa itu. Maka sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah telah membuat keputusan antara kedua mereka ini, mereka ada ijtihad mereka masing-masing. Maknanya kita cuba untuk supaya tidak meletakkan, sebab kita takut kita mendahului Allah, kita mendahului Rasulullah dalam menghukum, sedangkan siapa kita? Ya, kita siapa? Dan biasanya dalam soal-soal begini, orang tidak menggunakan rasional tetapi menggunakan emosional. Jadi sebab tu cerita benda-benda tadi, contohnya bagaimana teruknya digambarkan, betapa dahsyatnya belah perut, kemudian kejamnya dia. Kalau buat cerita tu muka tu bagi huduh, sedangkan dalam sejarah mukanya antara wanita tercantik di Mekah pada masa tu. Ya, tapi biasalah kalau cerita gangster mesti dia punya antagonis mesti watak-watak yang memang parut. Apa tu? Apa nama? Enam Jahanam tu punya mesti letak kat situ kan. Jadi itulah contoh-contohnya. Tetapi kita mesti melihat, sebab Islam ini dan Ahlussunnah wal Jamaah dia mesti berdasarkan kepada fakta. Dan fakta itulah dia ilmu. Sebab ilmu itu adalah hakikatus syai', hakikat sebenar sesuatu benda. Kita tak boleh kerana emosi kita maka kita tokok tambah dan kemudian dengan tujuan mempengaruhi orang. Memang senang mempengaruhi orang melalui emosi, tetapi kita melarikan orang daripada hakikat sebenar, kerana Islam ni mesti berdasarkan kepada kebenaran. Allahu Akbar. Jadi betul sekalian, elakkan daripada persepsi, sebab Nabi SAW sendiri pun tidak suka para sahabat baginda untuk melakukan persepsi. Ustaz, saya teringat satu kisah berkaitan dengan bagaimana Nabi Muhammad pernah marah seorang sahabat yang membunuh seorang kafir disebabkan oleh dia mengucap atau menyebut kalimah tauhid. Jadi sidang betul sekalian, elakkan daripada persepsi dan pastikan kita terus menggali ilmu. Dan pastikan juga Ustaz, yang saya risau Ustaz sebenarnya sekarang ni berkaitan dengan buku-buku kepada kanak-kanak ni. Kebanyakan daripada kita pun yang mengetahui kisah-kisah berkaitan dengan Sayyidah Hindu dan sebagainya ni adalah sejak kita kecil. Itu yang kita perlu hati-hatilah selepas ini, dan mudah-mudahan kita mencari daripada sumber-sumber yang elok dan juga yang dibenarkan dan juga disahihkan oleh para pakar, insya-Allah. Jadi saat kita nak balik persoalan berikutnya pada Facebook daripada saudari Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz yang kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bolehkah Ustaz berikan contoh kepribadian yang hebat Hindun binti Utbah agar menjadi inspirasi buat semua kaum wanita? Mohon pencerahan. Terima kasih. # biar tahu, jangan keliru. Jadi Ustaz nak mencari satu orang kata apa, semangat bagi wanita ni daripada kisah Hindun ni. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Jura Azlin ya. Baik, kalau kita nak jadikan sosok ini sebagai contoh, pertama saya kira yang ada padanya adalah ketegasan, kerana dia seorang yang bijak ya. Itu yang ada kepada Sayyidah. Cuba bayang ya, Dai Luqman, dalam keadaan dia khawatir adakah dia diterima atau tak Islam dia ketika dia berbai'ah dengan Rasulullah di Bukit Safa. Dan Rasulullah mula memberitahu apa yang nak dibai'ahkan itu. Bai'ah tu mesti ada benda yang nak dibai'ahkan ya. Dan ini dirakam dalam surah Mumtahanah. Dan sebenarnya itu menjadi pengukuhan kepada sebab dalam bai'ah itu ialah yang ada adalah Sayyidah Hindun binti Utbah. Jadi Allah merakamkan pula dalam Al-Quran tentang bai'ah tersebut, yang kemudian kalau kita tengok dalam Bai'atul Aqabah ni kena reverse pula ya. Yang Bai'ah Aqabah yang pertama disebut Bai'atun Nisa ya, namanya Bai'atun Nisa. Kenapa Bai'atun Nisa? Sebab merujuk forward ke depan pula ya, forward ke depan pula inti dan isi yang Rasulullah sampaikan ketika berbai'ah dengan wanita di Bukit Safa, itulah yang Rasulullah bai'ahkan dengan para sahabat ketika bai'ah Aqabah yang pertama.
So pening kepala kan pagi ni Oh, forward, boleh, rewind, tak apa, forward, Ustaz. rewind mana satu. Tak apalah. Tapi nak ceritanya kepada kita semua, maknanya dalam keadaan macam tu, Sayyidah Hindun masih sempat bertanya penjelasan pada Rasulullah. Ya, masih bertanya. Bahkan ada satu tahap yang Rasulullah membai'ah, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Dan Sayyidah Hindun bercakap, kami memanglah besarkan anak, tapi kalian yang membunuhnya pada medan Badar. Dan percakapan tersebut menyebabkan Sayyidina Umar ketawa dan Rasulullah tersenyum. Maknanya nak ceritanya kami dah memang berbai'ah dengan kau ya Rasulullah, ya. Itu yang pertama. Maknanya kebijaksanaan dan bercakap sehingga dianggap percakapan itu sesuatu yang memang sesuai dengan konteks. Ya, kalau bercakap tapi kerana dia pandai bersyair tapi tak kena konteks, tak kena juga. Kemudian saya kira yang penting kalau kita nak jadikan itu, yang pertama tadi bijak, yang kedua adalah dirakamkan dia setelah dia memeluk agama Islam, baik Islamnya dengan ibadah. Memang seorang yang menjaga diri, begitu kuat ibadah, begitu menjaga soal ibadah, ya, itu juga dirakamkan tentang sifat dan karakter dia. Dan yang ketiga saya kira bukan pula dengan sebab dia tu merupakan seorang abidah, seorang yang kuat solat, kemudian setelah dia memeluk agama Islam, tetapi dia membuktikan penghijrahan dia dengan dia menjadi seorang mujahidah yang sebenar, ya. Sebab Allah selalu mengepilkan antara muhajirin, mujahidin, ya. Muhajir, mujahid. Orang yang hajara, yuhajiru, yujahidu. Jadi ini juga ada pada Sayyidah Hindun binti Utbah ni. Kenapa? Sebab dia terlibat dalam peperangan, dan tadi kita katakan mungkin nanti di hujung nanti kita elaboratekan sikit peperangan tu untuk kita buat keputusan, Masya Allah, ya. Nak terjun dalam peperangan ini bukan sesuatu keimanan biasa, memang kekuatan iman yang menerusi hanya iman yang kental sahaja yang boleh masuk dalam peperangan seperti peperangan Al-Yarmouk yang kita nak bincangkan nanti mungkin di hujung lah, sebab itu dah nak pengakhiran kisah hidup kepada Sayyidah Hindun binti Utbah, ya. Jadi kita katakan bijak, kuat ibadah, seorang yang berjuang, ya, mesti berjuang, bukan duduk di rumah tetapi juga turut berjuang dalam hatta kepada medan peperangan. InsyaAllah. Jadi itulah dia 3 sifat yang perlu ada pada diri setiap wanita, dan juga sebenarnya kepada para lelaki pun kena ada juga sifat-sifat ni, iaitu ketegasan beribadah ataupun kuat beribadah, dan juga yang ketiga adalah mujahidah, iaitu menjadi pejuang kepada Islam yang sebenar. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan yang diberikan tersebut. Jadi Ustaz, nak tanya Ustaz berkaitan dengan bagaimana cara Rasulullah SAW menerima Hindun, Ustaz? Selepas mana keislaman dia. Kan kita tahu pun, sudah kata Ustaz tadi, ada kisah-kisah yang memang kita tahu, kisah-kisah pahit yang berlaku sebelum mana keislaman. Jadi bagaimana penerimaan Rasulullah, Ustaz? Pertama sekali dalam kita nak membaca penerimaan, kita jangan bandingkan kita dengan Rasulullah. Itu pertama sekali. Kalau kita bandingkan dengan Rasulullah, memang habislah. Oh, yang ni ada sejarah ni, ini ada sejarah ni, ini ada sejarah ni. Takkan berlaku sejarah Sayyidina Khalid Al-Walid datang kepada Nabi, dan Nabi, Sayyidina Khalid kata, Masya Allah, ya, dia datang kepada Nabi, cuba bayang, ya, dan Luqman, ya, yang ni insyaAllah, walaupun pakai emas tak apa boleh amalkan. Kata Sayyidina Khalid, Rasulullah duduk dalam Masjid Nabawi, ya, ketika Sayyidina Khalid datang pada ketika itu, dan daripada dia langkah masuk dalam masjid sehingga berjumpa dengan Nabi, Rasulullah memandang, ya, Rasulullah ni bila dipandang bukannya macam ni. Rasulullah akan pandang seluruh badan. Dan Rasulullah menunggu aku dan memberi senyuman yang paling manis. Siapa yang sedang berjalan tu? Jauh tu, nak berjalan tu, catwalk tu, jauh tu. Siapa ni? Ni yang menyebabkan kita kalah perang Uhud. Kalau kita lah, kalau kita. Tapi sebab Nabi bukan kita, bukan aku, bukan nafsu, tetapi kerana agama. Jadi orang yang datang kerana agama dan kerana Allah, maka diterima oleh Rasulullah. Saya buat contoh orang lain supaya kita dapat padankan. Begitulah juga yang berlaku kepada Sayyidah Hindun binti Utbah. InsyaAllah. Jadi itulah dia sidang putuskan. Kita ni kadang-kadang, ialah kita kan, nak bandingkan dengan Rasulullah lain, Ustaz. Bila nampak orang buat salah, dia mai dah. Dia mai dah. Tapi itulah beza dengan penerimaan Rasulullah. Walau bagaimanapun, kisah silam, Nabi tak pandang. Nabi lihat kepada penghijrahan tersebut. Jadi insyaAllah sidang putus sekalian, banyak lagi kita akan bincangkan. Namun sebelum tu, kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Ayo sama-sama kita saksikan ekstra eksklusif 30 minit di TV9 sebentar saja lagi. Channel Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah.
Biji kacang berwarna hijau, biji saga merah warnanya. Banyak keliru jiwa kacau? Tanyalah Ustaz, ada jawapannya. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita membincangkan topik berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidatina Hindun binti Utbah, di mana sepanjang kita bersiaran di TV3 TV9 sebentar tadi, sudah pun banyak sejarah dan juga kronologi peristiwa terhadap sosok tubuh ini yang telah pun kita pelajari. Mudah-mudahan memberikan pengajaran dan juga iktibar buat kita bersama agar menjadi pembakar semangat kita untuk terus berhijrah dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah ada 90 soalan yang ingin ajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk mengirim terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Insya-Allah. Jadi sebelum mana kita nak raikan soalan daripada Facebook sebagainya, Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita terlebih dahulu. Daripada Mamu Hanifah kita. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam, sahabat Mamu yang lama ni, Ustaz dan Da'i dan kru-kru semua. Mamu doakan selamatlah daripada dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doalah bagi penyakit-penyakit ni semua, bagi hilanglah penyakit ni. Insya-Allah Mamu, sama-sama kita doakan Mamu. Insya-Allah. Insya-Allah. Silakan Mamu, soalan pagi ni Mamu. Soalan Hamzah ni yang bunuh ni Wahsy. Laki bunuh Hamzah ni. Tapi yang Hindu ni pasal apa yang ambil hati perut tu cincang dia makan pasal apa? Pasal apa yang jadi yang masuk Islam ni, waktu dia bunuh Hamzah ni, dia masuk Islam dekat atau habis dia bunuh baru dia masuk Islam kan? Yang tu lah soalan Mamu. Doa-doa lah kat Mamu. Sama-sama Mamu. Sama-sama kita doakan insya-Allah. Doa lah kat Mamu bagi tetapkan iman kat Mamu. Amin. Sama-sama kita Mamu insya-Allah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Soalan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Sayyidina Hamzah, Ustaz. Berkaitan dengan Wahsy, Ustaz. Bagaimana Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Mamu ya. Oi, hari ni Mamu semangat nampak mungkin sebab doyan kot ya. Baik Mamu, okey. Sebab tu saya kira kita perlu meluruskan sejarah. Maksudnya kita tahu peperangan tu berkecamuk. Itu nombor satu ya. Dan peperangan dia akan berlakulah seperti berlaku pada zaman itu. Pada setiap zaman dia ada peraturan-peraturan peperangan ataupun cerita-cerita peperangan pada masa itu. Dan pada masa dulu sebenarnya menjadi kebiasaan dalam peperangan yang kalah itu dia akan dicederakan mayat itu. Kalau orang tu menang, itu memang orang kata perang masa dulu itulah dia punya keadaan dia. Memang kita tak suka dan tak ada siapa pun suka, sebab tu kemudian Islam datang membawa peraturan pada peperangan ya. Peraturan pada peperangan. Bukan asal perang maka hantam, tak ada peperangan. Dan pertama yang menyiapkan peraturan peperangan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya walaupun kita tak ada pilihan ya, sebab kalau kita baca soal peperangan dalam Islam, konsepnya adalah al-harbud difa'iyah. Harbud difa'iyah adalah mempertahankan diri. Uhud kita mempertahankan diri. Baik, balik pada konteks Mamu yang tengah semangat tadi. Baik, Mamu kata, wah, kenapalah tiba-tiba datang perempuan ni pergi belah cincang-cincang perut ya. Baik, memang itu keadaan yang berlaku. Memang berlaku kecederaan kepada jenazah-jenazah ataupun syuhada-syuhada tersebut di atas luka mereka ketika sebelum mereka syahid, dan kemudian termasuk hidung, mata, dan kemudian termasuklah yang kita katakan tadi ya. Namun untuk kita menetapkan bahawa ada satu sumber yang jelas yang berlakunya Sayyidah Hindun ini yang belah perut dan kemudian ambil dan mamah, itu tidak ada nas yang betul-betul menyebabkan kita kata dialah orangnya. Jadi oleh kerana tidak ada nas yang tepat menyatakan dia adalah orangnya, maka kita ambil secara khabar. Sebab khabar ini, konsep khabar, berita ni imma sahih wa imma kadhib. Bila sampai satu berita, sama ada betul ataupun salah. Sama ada kita berpegang secara qat'i ya, sebab kita tengok berdepan, ataupun kita dengar-dengar. Dan dengar-dengar pula ada dia punya kriteria dia untuk kita berpegang sejauh mana. So untuk selamat ya, di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, keadaan itu berlaku. Tetapi nak meletakkan itu kepada Sayyidah Hindun binti Utbah, ahli sirah ataupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah tak meletakkan sampai tahap itu.
Baik, dalam konteks tadi, Mamu cerita tentang satu susuk baru yang tiba-tiba datang dalam frame perbincangan kita, seorang yang memang sado, seorang yang mahir memain lembing, yang bernama Wahsy, dan dia sebenarnya tidak ada konteks secara langsung dengan juga kalau kita tengok dalam riwayat tidak ada konteks langsung tersebut. Dalam riwayat menyatakan bahawa arahan terbit daripada Sayyidah Hindun. Kerana apa? Sebab Wahsy adalah hamba kepada Jubair bin Mut'im. Dia adalah hamba kepada Jubair ibn Mut'im. Maknanya tak ada kena-mengena. Dia ada satu cerita lain di sana, ya. Jadi cuma yang menarik juga, ya, flow cerita sama. Flow cerita adalah Sayyidina Khalid, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, itu watak besar. Watak kecil Wahsy, watak kecil adalah Sayyidah Hindun binti Utbah. Semuanya kemudian beriman, dan Wahsy kemudian beriman, ya. Sebab itulah hadis riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim menceritakan betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, digambarkan dalam keadaan kita kata nak betapa gembiranya, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam sudut bahasa, yang mana qatil maktul, yang membunuh, yang terbunuh, kedua-duanya dimasukkan dalam syurga. Allah. Maknanya kenapa? Sebab ini membunuh kerana dia terbunuh kerana dia syahid kerana berperang, dan yang membunuh kemudiannya dia memeluk agama Islam, dia juga masuk syurga. Yang tak pasti masuk syurga ni siapa agaknya? Kita adalah yang takut menilai orang yang takut terlepas batas. Sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah disiap batas supaya jangan kita terlepas. Dan sebab terlepas ini, semua yang kita lontar dia macam boomerang, dia akan patah balik kat kita. Jadi kalau kita apatah lagi meletak satu tuduhan yang tak pasti, kita confident tetapi patah pada kita, ini berbahaya. InsyaAllah, ya sudah betul sekalian. Itu adalah pandangan Ustaz berkaitan dengan peristiwa ataupun tubuh yang baru yang kita bincang, iaitu Wahsy ni, Ustaz. Jadi sebenarnya Islam ini nak katakan Allah gembira, Ustaz, dengan peristiwa pembukaan kota Mekah ini, di mana yang membunuh dan juga yang terbunuh, kedua-duanya dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Jadi yang penting adalah kita perlu berhati-hati. Selepas ini nak pilih cerita pun kena berhati-hati. Seperti kata Ustaz jugalah, khabar ada dua jenis. Satu sahih, satu lagi boleh jadi adalah palsu dan memburuk-burukkan kita. Jadi insya-Allah. Jadi sila betul sekalian, kita nak raikan pemanggil berikutnya, Ustaz. Kak Yat. Kita nak nak bersembang dengan Kak Yat kita. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam, Da'i Cap. Apa khabar Kak Yat pagi ni? Alhamdulillah, Da'i sihat. Alhamdulillah sihat. Dah sarapan pagi ni Kak Yat? Belum lagi, sebab dari tadi duk dan nak tanyalah Ustaz sebab nak cakap dengan Ustaz kan. Senang nak tembus talian ni Da'i. Alhamdulillah dapat juga pagi ni. Silakan soalan pagi ni Kak Yat. Alhamdulillah. Okey, boleh cakap dengan Ustaz Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat ada 3 soalan. Persoalan yang pertama ialah tentang peristiwa pembukaan kota Mekah dan tentang Hindun berbaiat dengan Rasulullah. Boleh tak Ustaz jelaskan sikit apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan berbaiat? Adakah kita perlu berbaiat dengan setiap pemimpin? Dan soalan kedua, dikatakan Abu Sufyan seorang yang kedekut dan Rasulullah membenarkan kita mengambil sedikit untuk keperluan kita daripada suami kita. Adakah maksudnya keperluan itu bergantung kepada keperluan kita atau kemampuan suami itu sendiri? Dan soalan ketiga, apakah doa dan tips untuk kita menghilangkan rasa dendam dalam hati Ustaz? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, terima kasih Kak Yat kita, pemanggil setia kita, dan juga kadang-kadang soalan Facebook juga kita dapat tanya kepada Ustaz. So 3 soalan yang berkualiti. Jadi Ustaz, mohon penjelasan kepada Ustaz, silakan. Allahu Akbar, ya. Nak kena jawab macam nak kena jawab soalan baik, sebab ada 3 soalan, saya kena jawab 3 soalan sekali kan. InsyaAllah ahlan kepada Kak Yan dan semua para penonton. Yang pertama, bai'ah, ya. Memang dalam pemerintahan Islam, ya, dan dalam pemerintahan Islam ataupun mana-mana pemerintahan, sebenarnya sejak daripada zaman beraja dahulu di Eropah pun, ya, rakyat kena berbai'ah. Cuma istilah bai'ah tu istilah bai'ah dalam bahasa Arab bermaksud aku janji untuk taat. Maknanya rakyat kena menerima untuk taat, dan ini juga berlaku dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi ialah adanya sistem undian, tetapi kemudian siapa yang menang daripada majoriti secara konsensus ataupun secara menerima bahawa berlakunya kita telah berbai'ah pada ketika itu. Baik, ada 3 lagi soalan ni, ya. Yang ni pun kena detailkan sikit.
nampaknya kena... Ustaz, kita kena berhenti berehat sebentar lah. Jadi betul sekalian kita nak tahu lagi lebih lanjut berkaitan dengan bai'ah ni. Jadi kalau nak tahu, jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu lagi lah rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan Sayyidatina Hindun binti Utbah pada pagi ini. Mudah-mudahan pengajaran dan juga sejarah di sebalik kisah Hindun ini mampu untuk sama-sama kita terapkan dan juga menjadi iktibar sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun memasuki segmen terakhir untuk episod pada pagi ini Ustaz. Jadi tadi sebelum kita berhenti berehat, kita menerima 3 soalan daripada Kak Iyad kita. Jadi soalan pertama tu berkaitan dengan bai'ah pun masih lagi kita menantikan jawapan penuh pada Ustaz. Jadi silakan Ustaz untuk teruskan. Baik, terima kasih sekali lagi Dai Luqman dan juga penonton yang dikasihi sekalian, bersandar kepada apa yang disebutkan oleh Kak Iyad soalan tadi. Baik, bai'ah ialah satu yang perlu dalam satu sistem kepimpinan, ya. Dan di zaman dahulu diambil secara langsung. Dan pada ketika itu, bahkan ketika Rasulullah berada di Bukit Safa ketika peristiwa Futuh Mekah, maka Rasulullah memastikan orang lelaki dah siap dah sebenarnya. Kemudian Rasulullah memastikan bai'ah pula daripada kalangan kaum wanita. Maka kaum wanita datang berkumpul. Sehingga pada ketika itu setelah mereka berbai'ah, dan Sayyidah Hindun bertanya pada Rasulullah, adakah kami perlu untuk berbai'ah one to one, satu demi satu seperti orang lelaki? Rasulullah kata memada 100 kalian sama dengan satu di kalangan kalian. Maknanya yang pasti adalah setiap kalian bersetuju untuk melantik Rasulullah sebagai pemimpin pada mereka. Itu bai'ah, ya. Baik, kemudian isu yang memang agak perlu disedari oleh ramai suami-suami adalah soal tanggungjawab terhadap isteri, ya, terhadap isteri. Dan Sayyidah Hindun telah mengangkat isu ini. Cuba bayang, isu itu telah diangkat menyebabkan pada ketika itu memberi satu panduan, dan Rasulullah menjawab sangat pastinya. Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah menjawabkan bahawa bil ma'ruf, maknanya ambil, kata Nabi, untuk keperluan kamu dan anak-anak. Maknanya sekiranya sepatutnya perkara tersebut menjadi tanggungjawab pada suami, tetapi suami tidak memberi, sedangkan suami mampu dan ada sumber, maka pada ketika itu kamu boleh mengambilnya, ya, secara dan tak dianggap sebagai mencuri. Sebab Nabi berbai'ah jangan mencuri. Di situ datang isu tadi. Maka Sayyidah Hindun minta clarify, curi macam mana, sebab saya dah curi. Adakah itu dianggap curi? Rasulullah tidak menganggap itu sebagai curi. Kemudian yang akhir sekali tadi ialah doa, Ustaz, kalau sifat dendam. Ya, saya kira doa terbaik adalah kita melazimkan sesimpel-simpel daripada Al-Quran itu sendiri. Kita baca Qul huwallahu ahad, kita baca surah Ikhlas. Sebab apabila kita ikhlaskan hati kita pada Allah, ya, kita ikhlaskan hati kita pada Allah, sebab kita ni cabangnya, ya, terlampau banyak, akhirnya tak sampai pada Allah. Dan dengan sebab cabang itulah yang menyebabkan kita tersangkut dengan makhluk, yang menyebabkan kita marah, dan kemudian marah bertukar menjadi dendam. Jadi sebab itu potong semuanya. Baik, lazimkan baca suratul Ikhlas. Kalau kita rasa bahawa aku payah nak salahkan seorang, mungkin kita duduk seorang-seorang, kita baca untuk diri kita ni, ya Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca dan baca, insya-Allah, sebab Al-Quran adalah syifa, dan syifa yang terbaik adalah untuk roh dan jiwa kita sendiri, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sentiasa beramal dengan surah Al-Ikhlas, mudah-mudahan mampu menghindarkan dan juga menangkis diri kita daripada sifat dendam. Jadi Ustaz, sebut tentang dendam ni Ustaz. Kalau kita lihat peristiwa kronologi peristiwa Hindu ni pun kebanyakannya yang kita tahulah, kebanyakan kepada rakyat Malaysia ni ada berkaitan dengan betapa Nabi ni tidak ada langsung sifat dendam kepada para sahabat-sahabat yang dah pun bertaubat, Ustaz. Jadi Ustaz, sebagai pengajaran buat kita semua, bagaimana kita nak menghindari sifat dendam ni, Ustaz? Silakan.
Baik, ya, Masya Allah ya, rakan yang saya kasih sekalian. Ini adalah kematangan dalam bermasyarakat sebenarnya. Ya. Kematangan dalam kita sebagai hayawanun natiq, hayawan yang berkomunikasi kita katakan. Sebab kita takkan pernah menjumpai kesempurnaan. Semakin kita mencari kesempurnaan, yang kita akan temui adalah retak yang makin banyak. Sebab tu makin kita kata, makin kita jumpa, makin kita cari, kita akan, sebab tu maaf kalau mungkin saya pinjam kata Einstein, ya. Untuk seorang itu menjadi genius, dia perlu menjadi tidak menjadi bodoh, maksudnya tidak tahu, ignore pada benda yang patut. Bukan kita kena tahu semua lantas kita jadi orang bijak. Sebab tahu semua akan menyebabkan akhirnya kita menampak kelemahan dan kelemahan. Dan kerana itu saya kira dendam kita mengajar pemikiran kita untuk tidak fokus, sebab bila kita fokus berlebihan, overthinking kita katakan, kita fikir berlebihan, maka dia akan masuk ke dalam. Daripada atas dia masuk ke dalam dan kemudian dia masuk lebih dalam lagi dan akhirnya kita menjadi seorang yang mempunyai sifat pendendam. Ya? Itu soalannya kan? Jadi sifat pendendam. Jadi sebab tu kita kena naik ke atas balik. Maka kita kena tahu bahawa dalam hidup aku tidak perlu tahu semua benda sebab aku tak boleh faham semua benda dengan cara yang sebenar. Dan betul kata orang cerdik pandai, sebenarnya si pendendam adalah orang yang sedang mengemam racun dengan harapan orang yang kita dendam mati. Allah. Tapi siapa yang mati agaknya kalau kita yang kemam racun, kita yang mati. Jadi sebab tu kita yang sengsara, kita yang menderita sebab kita yang mengambil pendekatan untuk mengemam. Jadi dendam adalah satu benda yang sebab itulah Islam sangat melarang, bahkan Rasulullah kata syurga itu haram bagi mereka yang pendendam. Jadi kalau kita memang tak nak masuk syurga, ya Allah, simpanlah sifat tersebut sampai mati. Allah. Jadi sudah betul sekali sebenarnya bila Ustaz sebut tentang dendam ni, kebanyakan daripada peningkatan mental sickness ataupun penyakit mental di kalangan masyarakat adalah sebabkan kita ni terlalu memendam dan juga menyimpan dendam. Jadi sedang betul sekalian, ayo sama-sama kita hindarkan bersifat ini. Dan seperti mana kata Ustaz, untuk kita hindarkan adalah kita perlu hidup, tak perlu nak tahu semuanya. Cukup kita perlu tahu apa yang sepatutnya sahaja. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi kita balik persoalan seterusnya Ustaz. Ada Facebook daripada Izzara Zulaikha. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Apakah jasa Hindun binti Utbah ketika peperangan Yarmouk dan apakah tugas Hindun binti Utbah ketika bersama dalam peperangan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru Ustaz. Jadi kita telah pun masuki tentang perang Yarmouk Ustaz. Silakan. Baik, rakan yang saya kasih sekalian, sekiranya masih kita ni ragu-ragu lah nak kata, sebab kita ni kan suka judge, kemudian kita yang menentukan dia beriman tak beriman. Sampai pada golongan sahabat Nabi pun kita yang menentukan dia ni iman dia okey kok, yang ni tak ikhlas dan segala macam. Maka mari kita terjun dalam betapa gawatnya peperangan Yarmouk. Kerana pada peperangan Yarmouk tadi saya dah gambarkan betapa, cuba bayang dalam jumlah yang sangat terhad, 36,000 mujahid dan mujahidah. Dan siapa salah seorang daripada 36,000 itu adalah Sayyidah yang kita ceritakan pada hari ini, Hindun binti Utbah dan suaminya Sufyan ibn Harb, ya, Sufyan ibn Harb yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Al-Walid pada ketika itu. Baik, semua nama-nama yang kita dah dengar betapa punya sejarah kelam dalam ketika memerangi Islam satu masa dahulu. Dan mungkin setelah saya cuba gambarkan betapa dahsyatnya ketika meletus peperangan yang memakan masa selama 6 hari tersebut. 6 hari perang di medan yang sangat panas, menggempur dalam keadaan 36,000 terpaksa berhadapan dengan 240,000 musuh. Ya, kalaulah kita ni iman yang bukan alang kepalang. Baik, kita nak test iman alang kepalang kepada Sayyidah Hindun binti Utbah. Dan ketika susunan dibuat, ya, ketika susunan peperangan tu dibuat dan kemudian meletus peperangan, dan pada hari pertama, hari kedua, ya, yang berlaku adalah 36,000 tak mampu nak pecah 240,000. Dan bila tak mampu tentera ini untuk memecah 240,000, maka tentera di hadapan akan patah ke belakang. Ya, itu peperangan. Maknanya setelah tewas 1, 2, ya, kerana 4,000 tewas syahid dalam itu, 70,000 gugur di pihak 240,000. Baik, bila gugur di hadapan, orang belakang patah belakang. Baik, di sinilah kita dengar satu perkataan daripada Sayyidah Hindun binti Utbah.
Ketika beliau bangkit sama seperti perang Uhud. Perang Uhud ketika itu tentera kafir Quraisy kacau bilau. Sebab Rasulullah meletakkan tentera pemanah yang tak terfikirkan pun oleh Abu Sufyan ketika itu, Khalid Al-Walid dan juga Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka cuba nak gempur, tiba-tiba datang anak panah daripada arah atas. Dan menyebabkan ketika itu goncang. Dan kerana goncang tersebut, tentera Quraisy telah dalam keadaan gawat. Dan ketika itulah bangkitnya Hindun untuk menyusun, mengobarkan semangat supaya mereka terus berperang. Itu cerita sebelum Islam. Ketika 360,000 orang berhadapan 240,000, 7 hari peperangan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh Sayyidah Hindun binti Utbah radhiyallahu anha dengan suaranya, dengan kebijaksanaannya, dengan semangatnya yang mengajak pada ketika itu untuk terus menggempur, untuk memburu syahid kalau itu pilihannya, untuk menuju kemenangan kalau itu pilihan yang ada diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai antara yang dia jaga adalah termasuk suaminya. Sebab suaminya di barisan hadapan dan terpaksa, dan ketika itu patah ke belakang. Dan kita dengar satu perkataan yang saya yakin kalau kita dengar sampai ke jantung hati kita. Saat itulah ketika dia bercakap pada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa mungkin kamu patah? Sedangkan inilah peluang untuk kamu menebus apa yang telah kamu lakukan dan kita lakukan ketika kita kufar satu masa dahulu. Buktikan pada saat ini." Dan Abu Sufyan pada ketika itu menggempur ke hadapan sehingga sebelah matanya terpanah dengan tombak, dan dia tetap berjuang pada ketika itu. Inilah kita kata sosok yang kita belajar pada hari ini, seorang yang sebut dan dia sedar salahnya di zaman lampau. Sebab itulah Sayyidina Khalid jumpa pada Nabi, "Adakah aku dimaafkan?" "Islam kamu memaafkan semua dosa kamu." Allah. Dan begitulah juga Sayyidah Hindun menyebut bertahu, "Aku memohon kemaafan." Islam kamu menjadikan kamu itu terampun segala dosa-dosa kamu. Tetapi nak membuktikan perang Yarmuk benar-benar menunjukkan kepada kita semua bahawa kesalahan yang kita pernah buat satu masa dulu walaupun telah diampun oleh Allah, tetapi pada ruang kita dapat mampu menebusnya, maka tebuslah setiap yang menjadikan bahawa rupanya undur kita setapak ke belakang untuk maju ke hadapan. Benar, kita tak akan mampu melepaskan satu-satu panah, melainkan kita kena tarik ke belakang. Dan insya-Allah sejarah hitam kita masa lampau Allah yang menarik ke belakang untuk kita memacu ke hadapan dalam keadaan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Jadi jangan jadikan sejarah hitam kita menjadi satu pematah semangat, tetapi jadikannya sebagai satu pengajaran untuk kita terus maju ke hadapan, insya-Allah. Satu kisah yang cukup menarik berkaitan dengan individu, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita bersama tentang Sayyidatina Hindun binti Utbah, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan ringkas dan juga bacaan doa ringkas dari Ustaz agar Allah SWT memberikan keberkatan dengan pertemuan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, saya dan Luqman dan penonton yang dikasihi sekalian, ya, yang paling penting kita berhati-hati dengan para sahabat. Ya, apatah lagi mereka itu tinggi kedudukan mereka, hatta ulama saja pun luhumul ulama isumumun man akalaha halaka. Kalau kita memakan daging ulama itu pun dah merupakan racun untuk kita, barang siapa memakannya akan binasa. Apatah lagi kalau mereka itu para sahabat dalam kisah yang kita telah bincangkan. Yang penting adalah bercermat, berhati-hati. Yang paling utama mereka lah suri teladan untuk kita dalam kita mengharungi dan mengamalkan Islam yang sebenar, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz sedikit bacaan doa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz inilah pertemuan yang Engkau benar-benar rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Jadikan berpisah kami nanti ya Allah, berpisah orang yang diampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, Engkaulah yang menetap dan menentukan setiap sesuatu ya Allah. Dan apabila Engkau menetapkan sesuatu musibah buat kami, hanya Engkaulah yang mampu untuk mengangkatnya ya Allah. Kami menadah tangan ya Allah pada saat ini ya Allah. Angkatlah wabak ini daripada kami ya Allah. Kami tidak mampu melainkan dengan kekuatan yang datang daripada-Mu ya Allah. Bantulah, jauhkanlah dan hindarkanlah setiap yang menadah tangan dan menyebut amin pada saat ini daripada wabak ini ya Allah. Keluarga kami, jiran kami, adik-beradik kami,
seluruh negeri dan negara kami, bahkan dunia ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dengan Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah rezeki yang melimpah ruah buat kami semua ya Allah. Berilah kami ya Allah rezeki yang melimpah ruah buat kami semua ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Angkatlah darjat mereka ya Allah. Tinggilah kedudukan mereka ya Allah. Andai ada kesalahan mereka dalam pernah mendidik kami, janganlah Engkau tanya mereka dan azab mereka ya Allah, kerana mereka sangat menyayangi kami saat kami masih kecil ya Allah. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Tolonglah kami nanti saat kami telah menjadi ahli kubur ya Allah. Lapangkanlah, berikanlah cahaya dan terangkan dan tenangkanlah kami di sana ya Allah. Letakkanlah kami di bawah arasmu ya Allah di hari mahsyar ya Allah, dan masukkanlah kami dalam syurga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, jazakallahu khairan katsira Ustaz di atas perbincangan pada pagi ini. Mohon dihalalkanlah ilmu yang diberikan. Dan Ustaz, nak tahu lepas ni boleh buat satu lirik lagu Ustaz berkaitan dengan Sayyidatina Hindu ni. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Insya-Allah bertemu lagi kita di episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu yang kru. Saya Daim Lukman mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.